insyaallah ada jalannya, insyaallah, insyaallah, insyaallah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu ma syi'tum fa wallahi la yuqbalu minkum hatta ta'malu. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadirin hadirat muslimin muslimat tetamu Allah yang dimuliakan, yang diraikan, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan inayahnya dapat kita bersama-sama lagi, ya, berkumpul dalam suatu majlis yang dinamakan Raudatul Jannah, iaitu taman-taman syurga, ya. Jadi kalaulah kita rindukan syurga Allah di akhirat, maka kita kena rindukan juga syurga di dunia, ya. Maka sahabat pun bertanya, apakah dia syurga dunia itu ya Rasulullah? Ya, Rasulullah, Nabi kata, sahabat tanya pada Rasulullah, qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apakah yang dinamakan taman syurga itu ya Rasulullah, sedangkan kita belum mati? Macam mana nak masuk syurga? Kita belum mati. Syarat nak masuk syurga kena mati. Jadi kalau belum mati, berangan boleh, masuk belum. Kalau dia kata saya dah nampak syurga, itu angan-angan, tapi belum masuk lagi, tuan-tuan. Ya, Nabi Allah Idris, sebab itu dia dapat duduk di gerbang syurga, sebab dia telah melalui proses mati. Jadi sahabat pun tanya, macam mana nak masuk syurga ya Rasulullah, kita belum mati? Maka wama qalu ma wama riyadul jannah. Lalu sahabat pun tanya, ini Nabi belah cakap, ya. Maka Nabi pun kata, qala, Nabi bersabda, halaka zikru riyadul jannah. Yang dinamakan taman syurga itu iaitu himpunan, perkumpulan, pertubuhan beramai-ramai dalam halaqah zikr. Halaqah zikr, halaqah zikr ini maknanya suatu tempat yang berhimpun orang membesarkan Allah. Halaqah zikr ini adalah majlis ilmu. Halaqah zikr ini adalah majlis yang nak mengutamakan takwa pada Allah. Halaqah zikr adalah nak mengutamakan perintah Allah. Halaqah zikr itu adalah perkara yang nak menghindarkan diri kita daripada melakukan maksiat. Sebab itu Nabi kata, izaja, dia kata, Nabi kata apa?
Iza marartum birriyadil jannah, apabila kamu melalui satu taman-taman syurga, farta'u. Nabi hadis kata, hadis Muslim, riwayat Muslim, hadis sahih kata apa? Iza marartum birriyadil jannah farta'u. Apabila kamu melalui taman-taman syurga, apabila kamu melalui halaqah zikr, apabila kamu melalui taman-taman syurga yang berbentuk majlis-majlis ilmu ini, farta'u, hendaklah kamu berseronok-seronok, gembira-gembira, suka hati, jangan muka kelat. Nampak ada majlis ilmu, singgah, hadirkan diri. Macam ni, jangan tengok ada main dam kat situ kita nak tengok. Orang main dam kan, dah maji kan, weh, kat sana dah maji lah. Jom lah tengok kejap lah. Tak payah, itu bukan halaqah zikr. Tapi yang itu minat. Saya tak kata siapa, kok berasa hati ke, sabar. Tak, ini yang ramai orang tergelincir daripada rahmat Allah. Kerana majlis yang dalam dam haji itu tidak disertai oleh malaikat. Disertai oleh apa tuan-tuan? Disertai oleh syaitan. Maka akan lalu kelalaian, leka, lara, duk sembang ngawut-ngawut, duk maki orang, duk marah kalah, main dam kalah. Dah lah kena bayar teh 3 gelas, marah. Dah baik masuk haji dulu, tapi kalah, tak puas hati. Maka besok datang lagi, main lagi, kalah lagi, tak puas hati. Ya, ini saya ceritalah orang yang asyik, maka dilalaikan oleh syaitan. Maka sebab itu jangan kamu berseronok dalam perkara tu. Nak datang tengok-tengok, dah main balik, tak payah tunggu lama-lama. Ini malang. Majlis tu, hak main dam tu yang lama tunggu sampai asar tergelancak, nak masuk maghrib. Hak ni lepas maghrib ke isyak, sekejap je, itu pun baru 5 minit. Tak seronok je. Bukan orang sini kan, aku tak sedar diri apa. Dia tengok macam tengok ustaz, tapi tembui. Itu dikata halakan zikr. Itu kenapa? Sebab apa? Nabi kata orang yang berseronok, farta'u ni, kerana dia rasa gembira, seronok. Kenapa? Dia termasuk dalam catatan untuk mendapat syurga Allah. Kenapa? Kerana Nabi kata halaqah zikr, fa inna lillahi ta'ala sayyaratun minal malaikah. Kerana pada majlis-majlis tersebut, pada taman-taman syurga itu, sayyaratun minal malaikah, Allah akan perintahkan malaikat seramai mungkin cari mana kawasan-kawasan yang ada halaqah zikr. Dia akan scan, berterbang. Fa inna lillahi ta'ala sayyaratun minal malaikah. Allah memiliki bilangan malaikat yang begitu banyak berterbangan mencari mana ruang-ruang yang ada halaqah zikr, yang dinamakan Raudatul Jannah. Berterbangan. Dia tengok, dia scan macam kita scan lah. Majlis ilmu, zup, dia sempah. Majlis zikir, dia singgah. Majlis talang Al-Quran, dia singgah. Majlis muzakarah, dia singgah. Majlis untuk menceritakan kisah-kisah Nabi, dia singgah. Majlis main dam, dia lari. Dia lari. Jadi kita pilihlah yang mana yang kita nak ditemani oleh malaikat. Kena je marah haji kat saya. Asfalah ustaz main dam pula. Itu baru dam, belum karaoke lagi. Kalau karaoke lagi panas tuan-tuan. Tuan-tuan pergi Mekah, ada karaoke kat sana? Tuan-tuan yang pergi umrah, ada karaoke kat sana? Karaoke Jamban tepi sana, ada tak ada? Tak ada.
Sebab di suasana sana adalah suasana ibadah. Ada damaji kat sana? Tak ada. Sebab itu bila kita kat sana seronoknya tuan-tuan, orang pakai hujan ke ribut ke, orang akan pergi ke masjid. Di Masjid Nabawi, di Masjid Nabawi dengan Masjidil Haram, orang berpusu-pusu pergi masjid. Seronok, guru-guru berkutu. Tua, muda, berkursi roda, bertongkat, berjalan biasa, berlari pun ada. Kenapa tuan-tuan? Kerana dia seronok. Farta'un. Balik umrah dah tak seronok balik. Balik Malaysia, masjid pun tak singgah. Singgah kedai papan balik. Kau tahu dia geram 2 minggu tak dapat. Dia bayar niat. Orang mana saya tak tahu. Rugi kan? Rugi. Sebab itu malaikat akan sentiasa berlegar mencari majlis-majlis ilmu tersebut. Apa dia kata? Fa iza atawa alaihim, apabila mereka menemui taman-taman syurga itu, Nabi kata apa? Haqqu bihim. Lalu dia akan singgah, dia akan buat laporan, dia akan beritahu kepada Allah bahawa ini hamba-hambamu tengah asyik, tengah seronok mendengar akan majlis ilmu. Maka tuan-tuan, ini dah masuk 5 Syakban. Lagi 25 hari lagi kita akan menyambut Ramadan Al-Mubarak. Yang Allah Ta'ala kata, yang Nabi pesan, iza ja'a Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulikat abwabun nar wa fudihatis syayatin. Ini hadis sahih dari Bukhari, mengatakan apabila telah datang kepada kamu bulan Ramadan, apa yang Allah Ta'ala buat? Kata Nabi, Allah kata futihat abwabul jannah, Allah bukakan pintu syurga. Kita ni orang Melayu ni bahasa dia tinggi. Orang Melayu ni tuan-tuan, bahasanya tinggi. Kita dah pergi ke rumah orang. Kita pergi rumah. Rumah tu dah open house, buka pintu. Ji, masuklah. Tak apa. Duduk luar je, berenda pun jadi. Itu bahasa orang Melayu, standard. Orang dah panggil masuk, dia tak nak. Dia nak duduk luar juga. Bahasa tinggi. Dan kalau dia masuk kan untung dapat kopi. Tak nak duduk kat luar juga. Tak apa, panaslah nak ambil angin kat luar. Bahasa orang Melayu. Padahal dia nak masuk, tapi nak jaga standard. Jadi jangan jadi bahasa orang Melayu dengan Allah. Bila Allah Ta'ala kata futihat abwabul jannah, dibukakan pintu syurga, kamu masuklah cepat-cepat. Ambil ruang, ambil peluang, ambil kesempatan. Itu yang kadang-kadang minta maaf saya cakap. Minta maaf ya, bukan orang sini tahu. Bila awal-awal Ramadan datang awal tapi tak masuk masjid. Dia itulah duduk kat tepi pintu lagi tu. Padahal awal-awal Ramadan belum buka lagi, kenyang lagi. Datang awal, duduk kat tu, dekat tu. Tunjuk surau ni pula. Salah. Bukan sini. Silap tuan-tuan. Dia datang awal. Tapi duduk atas motor, duduk sembang dengan kawan. Bukan nak masuk. Tak nak. Sebab apa? Tak azan lagi. Faham tak ni maksud saya? Faham tak ni? Tak faham juga? Ini bukan orang sini, saya cerita orang tempat lain. Tak. Allah Ta'ala dah bukakan pintu. Kenapa tak nak masuk? Dia tunggu lagi. Ada setengah tu dah qamat baru datang. Itu awal Ramadan, nak tunjukkan persepsi kita terhadap Ramadan yang kita nak dapat tu, yang Allah buka pintu syurga. Wa ghulikat abwabul jahim. Lalu Allah Ta'ala tutup pintu neraka. Tak nak kejauh. Tak nak kejauh tuan. Dia duduk situ juga. Nak berasap lagi dia. Marah lagi tuan, asap pula ustaz. Tak, kan nak pergi semayang, nak menghadap Allah, berasap lagi. Kalau nak pergi sembang, nak pergi makan angin, nak pergi rombongan, berasap saya tak kisah lagi lah. Saya tak kisahlah. Boleh lagi mentik lah, boleh lah kejam mata. Ini nak ngadap dengan Allah. Allahu Akbar. Nak ngadu, Allah Maha Besar, tapi bau gudang garam. Contoh, marah orang kata ustaz ni kurang azam betul lah, gudang garam pula ni masuknya. Tak, gudang garam yang paling kuat tau.
Kita dah dapat aircon dah tuan-tuan. Syukur nikmat orang bagi dah. Tuan-tuan dalam aircon bila Allah bau tuan seronok tak? Allah. Orang sebelah pun dia nak takbir juga. Allah. Dia marah. Orang Allahu Akbar. Oh sebelah Allahu Akbar. Dalam hati bau. Nampak tak tuan? Orang mana? Bukan orang sini. Ini dekat Jakarta. Pasal gudang garam. Maaf Pak ya, jangan marah Pak ya. Bapak bukan Jakarta, Medan Pak ya. Biasa saja tu. Dia kata gudang garam tu. Ada kelang gudang garam sana, betul Pak? Ya, saya sudah pergi. Mari sini Allahu Akbar. Malaikat mengata, nak masuk syurga bau busuk. Itu ya. Kemudian wa fudihatis syayatin. Lalu Allah Taala, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih tadi, mengatakan bahawa Allah rantai, Allah minimumkan aktiviti syaitan supaya nak bagi ruang kepada orang-orang yang beriman mendapat ganjaran pahala yang berlipat ganda. Itu baru malam pertama ya. InsyaAllah malam pertama hari Ahad pada 5 bulan tu, kalau tak silap saya mengikut kiraan hisab, kita akan berterawih pada 5 hari bulan 6 hari bulan 6 puasa, 5 hari bulan 6 terawih, tak ada buka. 6 hari bulan 6 baru ada buka terawih hari kedua. Okey. Allahu Akbar. Ini iklan je. Nak bagi ingat, jangan lupa. Lepas tu Syaban. Sebab itu tuan-tuan, banyak Syaban, banyakkan kita istighfar, banyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyakkan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan sedekah, banyakkan amalan-amalan kebajikan yang disarankan oleh Allah dan Rasulnya. Maka banyakkan. Jadi banyakkanlah majlis ilmu. Banyakkan majlis ilmu supaya kita sama-sama mendapat keberkatan dan kemuliaan di atas anugerah Allah Subhanahu wa taala yang boleh kita capai apabila kita masuk pada bulan Ramadan. Dia kata bila habis pada bulan Ramadan, Nabi kata apa? Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang menghidupkan Ramadan dengan penuh iman, mengharap balasan dengan penuh kesungguhan, mengharap balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Maka diampunkan dosa kita yang telah lalu, dan insya-Allah kita peluang untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Boleh tuan? Boleh jauh lagi Ramadan, tapi nak bagi hint biar semangat sikit. Semangat. Jadi datangkan majlis-majlis ilmu. Insya-Allah. Baik. Tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala. Alhamdulillah, dengan izin doa tuan-tuan, saya pun dah selamat kembali lebih kurang seminggu dari melaksanakan umrah lepas. Seronok tuan-tuan, tapi suasana ketika itu paling tinggi saya dapat lebih kurang dalam 43 Celsius. Jemaah kata, Ustaz, panasnya Ustaz. Celsius 43. Saya cakap dengan jemaah, jangan sebut panas. Panas di atas milik Allah, bawah bumi milik Allah. Kita tengah-tengah tumpang, minta dengan Allah. Ini bumi barakah. Saya kata jangan sebut panas. Panas tu tak boleh nak elak, dah itu hak Allah Ta'ala. Minta, ya Allah, walaupun di atas panas, sejukkan kami. Baik-baik Ustaz, baik-baik. Alhamdulillah, bila kita buat tawaf untuk melaksanakan umrah, alhamdulillah, dengan tak semena-mena redup. Cuaca 43 Celsius, redup. Jemaah pun kata, Ustaz sejuknya. Kan kita minta, ini kan tempat dia. Kalau kita minta panas, panaslah. Sebab itu bila orang tanya, bila orang dalam WhatsApp, Ustaz, cuaca sekarang macam Malaysia je, saya kata. Saya cakap macam Malaysia. Jadi dia dengar macam Malaysia, jadi biasa je lah. Padahal sini lagi panas di sana. Walaupun sana 43 Celsius, sini lagi terik. Sana dengan angin, redup, seronok.
Dia orang buat tawaf pukul 11 pagi tuan-tuan. 11 pagi di sana, bukan 11 pagi di sini. Tak perlu jemaah yang ikut, tak perlu. Dia kata seronok Ustaz, pasal kita minta sejuk. Cuba minta, Allah panasnya. Panaslah kau. Sebab itu di sana saya khabar dengan jemaah, ingat dengan Allah, mengadu dengan Allah, mohon ampun dengan Allah. Jangan minta dengan saya bawa aje. Minta dengan Allah. Alhamdulillah, seronok dia. Ya, buat selesai. Ya, buat tawaf tak sampai sejam. Dengan kumpulan kami lebih kurang 26 orang tu, kumpulan tu, kalau ikut berkumpulan ni tak boleh laju. Tapi dengan rezeki kita mohon dengan Allah Ta'ala, buat waktu ke sebelah lepas lawatan Hudaibiyah, lepas lawatan Ja'rana, buat lawatan pukul 11 pagi, 11 tengah hari di sana. Kalau ikut dia punya dengan Celsius tu, pitam mau lah. Tapi jangan fikir pitam, minta Allah. Tak sampai sejam dah selesai. Habis terus pergi ke sa'i, lebih kurang dalam hampir 40 minit selesai sa'i. Habis je azan zuhur. Seronok. Habis sembahyang zuhur, balik tahlul, selesai. Dah boleh pakai handsome, boleh melontar kidai namanya. Dah habis dah tahlul, dah buka ihram, dia pun melontar kidai. Faham pun. Melontar pergi kedai, beli jubah, beli apa. Dia dah masa banyak. Alhamdulillah, itu dia. Dan sebelum balik, saya 2 hari sebelum balik, berita hari tu dapat ribut pasir di Mekah dan banjir. Banjir. Saya balik hari Khamis, hari Rabu tu dah ribut pasir di sana. Gelap. Lepas asar ribut pasir. Terbang habis semua. Kenopi apa semua, tung apa semua tergabung tengah. Lepas habis ribut pasir, hujan selebat-lebatnya. Sampai apa nama ni, signboard semua terbang habis. Kuat angin. Saya beritahu jemaah, demi keselamatan duduk dalam hotel, tak payah keluar pergi masjid sebab bahaya. Hujan lebat. Di sana Mekah hujan sejam 2 jam banjir. Habis hujan surut. Jangan risau. Hari Jumaat Masjidil Haram banjir. Dekat jalan ada masuk King Fahad, lebih kurang air naik mata kaki sampai kat buku lali. Tapi sekejap je lah, sejam 2. Tak ada masalah. Sana banjir orang seronok. Kita kat sini banjir pening kepala. Ya, tak ada masalah, insya-Allah. Itu gambaran lah yang sekarang ni pun masih hujan lagi. Sebab dia perubahan dari cuaca sejuk ke cuaca panas, dia akan hujan. Lepas tu nanti sampai bulan Syaban selesai, bulan Ramadan dia akan terik balik. Panas. Sampai musim haji, insya-Allah. Jadi siapa-siapa yang ada rezeki, insya-Allah doa tuan-tuan yang disampaikan, insya-Allah saya dah sampaikan dah. Moga-moga Allah Taala jemput tuan-tuan pada masa yang akan datang, insya-Allah. Itu iklan sikit-sikit. Jangan marah iklan sikit-sikit. Mana tahu kau tuan-tuan dalam hati tergurih lah. Allah Ustaz nak pergi dah. Nak pergi, Allah pun kata, pergilah. Dia pun pergi. Hujung tahun pergi, insya-Allah. Siapa pergi hujung tahun ni, insya-Allah waktu suasana sejuk. Baik. Itu sedikit silingan lah mulanya. InsyaAllah. Baik, tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah. Kita sambung lagi pengajian kita dalam bicarakan kitab Riyadhus Shalihin, karangan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, jilid yang pertama. Jilid yang pertama iaitu membicarakan tentang bagaimana nak jadi, kita mempunyai sifat-sifat ataupun ciri-ciri orang yang soleh dalam bab yang ketiga, iaitu babus salis, iaitu bab yang ketiga, babus sabar. Sabar. Sebab kita jadi jemaah tadi duduk di Mekah, panas, sabar. Bila sabar, panas tak ada. Alhamdulillah. Bila panas tak ada, dia rasa seronok, redup hatinya. Hatinya sabar, walaupun atas panas jadi sejuk. Kita ni tak sabar, dalam aircon pun panas. Kalau rasa panas, tak sabar tu.
Ni aircon dah ni buka semua ni. Kipas buka, aircon buka. Rasa panas juga. Itu maknanya telinga dia panas lah tu. Ya, itu kena. Gurau je marah. Tak ada. Sayang tuan-tuan. Dia bulan Syakban. Dia tak marah-marah lah sangat. Ya. Sebab orang sabar ni banyak Allah Ta'ala berikan kemenangan. Orang yang sabar ini orang yang sentiasa Allah lindungi dia. Allah Ta'ala pelihara. Innallaha ma'as sabirin. Allah Ta'ala kata dalam firman-Nya, sesungguhnya Allah ini bersama dengan orang yang sabar. Sabar dalam melaksanakan ketaatan. Ni nak dengar majlis ilmu ni, taat ni, kena sabarlah. Walaupun ustaz bagi semacam kan, sabar je, jangan geram pula, nak tayar ustaz toreh pula. Hak tu jadi amalan syaitan. Dendam. Jangan. Sebab ustaz tak sebut nama tuan-tuan. Yang tuan-tuan kecil hati pasal memang tak ada. Sebab saya tak sebut nama pun seorang-seorang. Tak ada sebut pun saya nama seorang. Jadi tak adalah nak marah. Kalau nak marah, kalau saya sebut nama tuan-tuan, barulah tuan marah. Mana je? Makna tuan marah, tuan buatlah. Cuma buat bodoh je. Saya tak tahu. Bila tadi tengok reaksi tu kan, dia punya body language tu, kita faham dah. Cuba buat relax je. Buat sabar, buat bodoh je kan. Tengok kipas pun tak apa. Tengok gurau je. Jadi ustaz ni ada je, ngada-ngada mula. Cili mulut baru tahu. Tak. Sebab tu Nabi diutuskan oleh Allah Ta'ala Basyirah wa Nazirah. Dua benda yang Nabi kena buat apabila Nabi diutuskan di atas muka bumi ini, iaitu memberikan khabar gembira dan juga khabar ancaman. Maknanya apabila kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Ta'ala, kamu akan dapat keuntungan dunia maupun akhirat. Kalau kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, kita akan mendapat kebinasaan. Itu kerja. Maka al-ulama warasatul anbiya, bahawa ulama ini dia mewarisi tugas Nabi, bukan jadi Nabi. Kalau denganku dia Nabi, murtad dia. Kalau ada ulama kata saya ni makam sama dengan Nabi, Masya Allah, jangan ikut tuan-tuan, itu sesat dah. Tapi dia mewarisi tugas Nabi. Apa dia? Menyampaikan sesuatu yang benar dan memberi kabar ancaman kalau kita melakukan perkara mungkar. Jadi pada pun ustaz kadang-kadang dia puji, kadang-kadang dia sindir. Memang itu kerja dia. Hidup tak sedau, asyik puji je, kembang hidung. Sekali-sekali kena sentapkan sikit, cap. Biar ada tersentap sikit, up. Kan? Kalau berasa, berasalah. Kau tak berasa, udahlah. Dah peribahasa Melayu kata, siapa makan pedas, siapa makan cili, dia rasa pedas. Siapa yang makan getak, siapa yang makan getah, siapa yang makan nangka, kena getahnya lah. Ustaz bukan tahu yang main dam dekat kedai ujung sana tu. Bukan tak tahu. Saya tak tahu kau orang main dam. Saya tak nampak. Ustaz cerita je dam. Lepas tu sentak pula. Alamak, Ustaz tahulah dia tengok ke ngendam. Tak ada kerja kita nak ngendam kau orang. Kebetulan kena lah. Boleh faham kan? Kan? Kok malam-malam karaoke pula. Ya, pukul 12 malam. Mat, aku tak boleh tidur lah. Pasal jom makan karaoke. Ikut pula Mamat tu pasal badi. Ada pukul 12 orang nak tidur, dia nak karaoke. Melaka ni karaoke banyak, tepi-tepi jalan je. Kan? Dia bagi promosi pula. 2 lagu RM3. Ustaz macam tahu je. Kena ambil tahu juga. Ya? Pergi makan mi kari. Sebab dekat mi kari tu ada karaoke. Tahu. Subhanallah. Sabar ya. Saya tak sebut tuan-tuan kan? Baik.
Apa tajuk kita ni? Pusing pula. Tak ada, ingat-ingat je sabar. Bab yang sabar. Jadi sabar ni sentiasa dapat keuntungan sebab innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah sentiasa sabar. Jadi sabar dalam melaksanakan ketaatan. Sabar, tuan-tuan besok akan menghadapi bulan Ramadan. Sabar dengan puasanya. Sebab itu syahrus sabr. Sebab itu bulan Ramadan dinamakan bulan sabar. Sabar nak nunggu buka. Kan Haji? Yang selalu kita gagal time buka tu. Orang kita ni banyak-banyak kita buat kajian. Orang Malaysia lah, orang lain saya tak tahulah. Orang Malaysia sampai dia bawa pergi Mekah, buka puasa pun gelojoh juga. Kan dia, ustaz nak puasa lah dekat Mekah, puasa lah. Puasa di Mekah dengan Madinah seronok tuan-tuan. Puasa tak rasa lapar dan tak rasa penat, walaupun suasananya panas. Itu nikmat di sana. Puasa di Mekah, Madinah ni tuan-tuan, di Haramain ni tuan-tuan, tak rasa lapar, tak rasa dahaga, tak rasa penat. Kita kat sini puasa hari pertama pukul 10 lembik. Sana alhamdulillah tak ada. Dan sana buka puasa tak payah bawa apa-apa, bawa perut je. Kita buka puasa di Haramain ni bawa badan je. Nanti adalah satu sadagar sana, ada tokeh sana, ada bos besar sana, dia tarik tangan kita, tarik suruh duduk. Dia akan bagi. Dia bagi apa kan? Sekeping roti, semangkuk kurma, air zam-zam. Ada up sikit, dia bagi tairu ataupun yogurt. Up sikit, dia bagi kahwah, kopi Arab. Kopi Arab warnanya keruh, bukan hitam. Makan-makan terduduk kita. Sebab apa? Dia herba. Dia bukan kopi hitam. Tapi kecil je cawan dia. Dia tak bagi banyak-banyak, terduduk gitu, tak sembahyang maghrib ni kan. Duduk macam ni kan. Letak dia saprah dia plastik. Duduk. Sambil duduk tu tengok orang sebelah, orang sebelah tengok kita. Yelah, sebelah Pakistan, yang ni Arab. Depan tu nak takkan Melayu tidak, apa tak kenal. Dia nak cakap tak kerti, dia apa je lah, orang Melayu. Tak apalah, tak kisah duduk. Tapi semua dapat makan. Ni kita nak contoh perangai orang Melayu buka puasa. Ini kita, sebab tu kita kena belajar. Ini cerita sabar ni. Dia 14 jam dia boleh kontrol. 1 minit je dia kalah. Ini perangai orang Melayu ni, tak nyampur-nyampur. Dia kata, dia tak adalah kata sebentar lagi masuklah waktu berbuka. Tak ada. Malaysia je dah ada announcement. Sana tak ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu Arab baru baca doa, orang Melayu dah masuk itu. Saya perhati ni, bukan saya nak tunjuk, nak contoh ni. Saya nak cerita perangai tu tak mendidik dia. Itu puasa sunat dekat sana, bukan puasa fardu. Tu Arab bawa Allahu barakan tu kita kap. Lepas tu terus angkat, malu cover. Yang saya tengok yang angkat semua orang Melayu. Ya. Memanglah sunat, sabar kan, baca doa dulu, selesailah dulu. Alah. Betul lah, segerakan puasa buka tu segera, tapi sabar habiskan doa lah. Ini ngap terus doa pun lupa. Nampak tak gelojoh? Segera buka tu sunnah, tapi gelojoh tu sunnah juga. Tak. Syaitan. Saya tengok, saya diam lah. Ada 2-3, adalah kita tak duduk sekali kan. Kalau duduk sekali buka puasa lagi karut. Kalau jumpa dengan kita lagi teruk. Roti tu sebeban masuknya. Kompom. Dia kalau bagi sekeping, dia minta lagi. Rupanya sekeping tu nak makan, habiskan sekeping pun tak boleh habis. Barakah tuan-tuan, kenyang terus. Makan kurma 3 butir, minum air zam-zam, koyak roti, tak ada kuah. Koyak roti, makan koyak ni dia sekeping besar ni je roti dia. Kalau kita tengok orang Melayu kata, boleh ke aku? Dia sebelum buka dia dah giling kepala tau. Dia belum makan lagi. Bila makan kita potong, kita makan kenyang dah. Lepas itu bila kita makan, nanti petugas
gas, dia gulung. Gulu. Kita tu klik mata. Kurma tak habis. Ini saya nak cerita ni. Perangai kita ni, nak belajar bab sabar ni. Kalau buat dekat sini kita buat begitu, kena maki je. Tuan, kita buka puasa, minta maaf ni bahasa kasar sikit saya cakap ya. Tuan-tuan jangan marah tau. Kalau kita buka puasa dekat surau, buat bentang macam tu, lepas makan 3 biji kurma, minum air sekeping, minum air segelas, makan kuih sebutir, bungkus. Orang pun angkat dulang. Agak-agak apa akan berlaku tuan-tuan? Dekat Malaysia lah, kat Malaysia. Bulan puasa nanti. Kita sabar, kena maki tu. Oi, kau tak kerti puasa, aku tak habis makan lagi tau. Dapat. Tuan-tuan, itu dalam kita nak mencari redha Allah. Itu saya nak contoh fenomena yang berlaku dalam masyarakat kita yang dibawa ke sana. Saya tak kata dia buat salah, tapi sifat gelojohnya dia tak buang lagi. Sebab kesabaran dia dalam beribadah. Sedangkan memang waktu itu Allah Ta'ala uji, wajib kamu berbuka. Kalau kamu tak buka, berdosa. Tapi Allah nak lihat, Allah nak uji. Nabi mengajar kita, kamu sabar tak dalam menghadapi nikmat? Ini nak cerita bahawa ramai masyarakat kita tuan-tuan, orang yang tak mencari jalan soleh, dia gagal menghadapi nikmat Allah untuk sabar. Ini ramai. Saya nak bawa cerita, bukan saya nak burukkan suasana, tetapi saya nak bagi supaya kita berfikir, supaya jangan jadi sifat gelojoh. Al-ghaflah minasyaitan. Orang yang kelang kabut, orang yang gelabah, orang yang gocoh, orang yang gopoh ini adalah daripada amalan syaitan. Jadi kita dalam beribadah sabar. Sebab itu tenang, sebab itu bila kita beribadah nak luruskan shaf, sebab itu Nabi pesan, sawu sufufakum, dia kata luruskan shaf, rapatkan shaf, kerana dengan shaf yang lurus dan rapat itu menyempurnakan sembahyang berjemaah. Sebab itu sabar, tengok biar shaf itu betul-betul lurus, barulah imam takbir. Sebab nak suruh sempurna. Tapi jemaah marah. Apa ustaz ni? Apa imam ni tak takbir lagi ni? Orang dah masuk shaf tak takbir lagi. Dia marah. Ini namanya tak sabar. Nampak tak tuan? Saya tak nak cerita hak jauh-jauh, cerita hak yang ringkas-ringkas sini. Mana je Boleh je? Sabar Kita kadang-kadang bila kita datang tadi, selipar kita tersusun, balik terkiap satu sana, terkiap satu sana, berterabur selipar kita. Panas tak hati? Panas tak hati? Dia muka tak panas, tapi hati panas. Celaka boleh pok ni, selipar aku mula sepak. Itu baru Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma rabbana atina. Imam baca doa, amin amin, minta baik dunia akhirat. Keluar saja dah hati ada cuka, marah orang. Sebab apa? Sipur kita sebelah terpelanting sana. Nampak tak tuan? Kita balik sembahyang Jumaat, bergebut nak balik, berlanggar antara roda motor kita dengan motor kita, tak bagi jalan tu. Dia berlanggar betul. Betul tak tuan? Kenapa jadi begitu? Itu nak pergi mana tu? Baru balik dari masjid, bukan balik daripada family store. Nampak tak? Kenapa jadi begitu? Pasal dah Assalamualaikum Ustaz, dah habis dah sembahyang. Tak, sebab dia tak mentarbiyah diri kita jadi sifat soleh. Sifat orang yang sabar itu termasuk dalam kategori orang yang soleh. Sebab itu tuan-tuan, ramai orang dimasukkan ke dalam neraka ni bukan kerana dosanya, tapi sikapnya. Begitu juga Nabi kata, ramai di antara umatku dimasukkan syurga bukan kerana amalannya, tetapi akhlaknya. Betul? Apa akhlak dia? Pernah satu ketika Nabi berada di Masjid Nabawi bersama-sama dengan sahabat, di antaranya Muaz bin Jabal. Ini saya nak cerita sikit
Sebab orang kita ni kadang sibuk dengan beramal, ramal-ramal, tapi perangai dia tak jaga. Sebab itu Imam Nawawi dia nak jadikan golongan orang yang soleh yang dapat duduk dengan Nabi adalah orang yang mempunyai akhlak yang perketi, yang baik. Baik. Pada ketika Nabi tengah duduk di Raudah bersama-sama dengan sahabat, di antaranya sahabatnya bernama Muaz bin Jabal. Ya, antara sahabat yang mendapat jaminan syurga Allah SWT. Dalam Nabi duduk saja-saja gitu, Nabi pun bercakap dengan sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, sebentar lagi akan ada lelaki ahli syurga. Sebentar lagi akan ada lelaki ahli syurga. Sahabat-sahabat ni tuan-tuan, mereka excited supaya dia disebut sebagai ahli syurga. Betul tak tuan? Tuan-tuan kalau orang sebut ahli syurga, seronok tak? Aku tak seronok. Saya tak boleh nak jamin tuan-tuan. Saya pun tak tentu lagi. Jangan tuan minta lah kata, ustaz sebutlah saya. Saya tak boleh. Sebab saya tak ada kuasa nak masukkan syurga. Tapi harap-harap kita masuk syurga. Sebab kita berada di taman syurga. Seronok tak duduk taman syurga ni sekarang ni? Alhamdulillah, masuk syurga tu. Tapi kalau rasa tak senang aja, saya tak boleh nak bagi jaminan. Sebab Nabi jamin kata siapa yang masuk taman syurga dunia, dia akan masuk taman syurga akhirat. Maka sahabat kata, tunggu. Sahabat tanya, mana dia ahli syurga tu? Ramai ni. Macam ni lah contoh ramai kan. Dia nak kata, haji lah. Nak suara Nabi kata, inilah. Tak ada. Dia pun tunggu. Maka datanglah seorang yang hitam, yang tak berapa semenggah sangat lah, biasa-biasa je. Bukan kalangan orang yang kata yang terkenal di kalangan abid ataupun ibadahnya kuat. Tak ada. Biasa-biasa je datang dengan bawa selipar masuk masjid. Gedik. Nabi kata itulah ahli syurga. Sahabat tengok sama-sama. Kita ramai-ramai ni Nabi tak sebut. Orang yang datang tu, yang bawa selipar masuk masjid, dia kata ahli syurga. Maka Muaz bin Jabal kata, aku nak belajar sebab apa dia jadi ahli syurga yang Nabi kata. Lalu dia minta izin kepada Nabi dan beritahu pada sahabat tadi, saudara, saya nak ikut saudara balik. Boleh tak? Saudara tu kata, ikut je lah. Apa masalah nak pergi rumah kita? Sebab orang dulu dia suka meraihkan tetamu. Orang-orang Arab dia suka meraihkan tetamu. Maka dia bawa lah. Sebab nak Muaz Jabal nak lihat apa amalan dia yang menyebabkan dia masuk syurga. Dia pun masuk. Saya nak tidur di rumah tuan, boleh? Silakanlah. Rumahnya biasa-biasa je. Rumah orang biasa-biasa, bukan VIP. Biasa-biasa. Kan? Orang VIP mana ada bawa kasut masuk masjid? Kita je orang yang daif-daif je bawa kita, sebab nak beli selipar lagi tak lalu. Kan? Bawa masuk. Maka dia pun tengok. Bila Muaz bin Jabal duduk di rumah, dia tengok dari segi karakter apa yang dia buat tu tak ada lebih. Dalam bentuk solatnya, apa pun tak ada lebih. Tak ada lebih. Mana dia tunggu malam. Mungkin malam ni tahajud kot, qiyamul lail ni kan. Dia tengok juga waktu malam, tengok tidur bongkang juga. Begitu keruh lu, gitu juga. Macam aku juga, dia kata. Aku pun tidur juga, dia pun tidur. Tapi Nabi kata dia masuk syurga. Tengok esoknya, kok dia puasa ke? Tak ada juga. 3 hari duduk di situ, tidak ada yang luar biasa yang dilakukan oleh sahabat tadi. Lalu dia pun bertanya kepada, wahai akhi, saudara, ni minta maaf nak tanya ni, saya duduk ni 3 hari ke apa, nak semak, nak tengok apa amalan kamu yang Nabi kata kamu ni ahli syurga. Masya Allah tuan-tuan, saya tak tahu pun saya boleh jadi ahli syurga, tapi kalau itu janjiannya Allah dan Rasulnya lah menjadi jaminanku, dia kata. Maka Muaz bin Jabal tanya kepada saudara tadi, wahai saudara, apakah amalan kamu yang menyebabkan kamu ini mendapat gelaran ahli syurga daripada Rasulullah SAW? Nabi kata, sahabat dia kata, aku tak ada amalan. Aku amalan macam korang juga, supu-supu kamu je. Cuma aku, dalam hidup aku ada 3 perkara yang aku tak nak buat. Pertama, aku tidak memarahi orang walaupun orang menyakitiku. Macam ada, aku sentiasa memaafkan orang walaupun orang memarahiku. Ada.
Ada? Tak ada? Tak ada. Sebab tu tak ada canda. Satu tu. Itu dia kata, dalam hidupku aku tak akan marah orang dan tidak akan berdendam dengan orang walaupun orang itu menganiaya aku. Malah aku maafkan dia. Satu. Kedua, aku tidak pernah memutuskan silaturahim di kalangan ahli keluargaku dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Aku tak pernah buruk sangka. Aku tak pernah tak bertegur siapa. Sentiasa aku mendahulukan salam, mendahulukan. Itu yang dua, yang aku tak pernah tinggal daripada aku beriman kepada Allah dan Rasul sehingga hari ini. Macam tuan, kita ni ada muka manis, hati ada cuka. Faham dia? Hati kadang-kadang ustaz ke dalam hati, geram aku tengok ustaz ni. Contoh tuan-tuan tak ada lah, ni orang lain ni kan. Dia cakap ketat bibir. Ya, mulut manis. Gurau je. Dia kata aku tak akan putuskan silaturahim. Ya, itu amalan yang kedua yang menyebabkan Nabi kata dia ahli syurga. Yang ketiga, dia sentiasa memulakan kebaikan dan tak mengharap balasan baik daripada orang. Walaupun yang menganiaya dia itu, dia tetap buat baik. Tuan-tuan, itu amalannya. Muaz bin Jabal menangis, tuan-tuan. Dengar itu. Dia ingat amalan yang hebat-hebat. Macam kita kan nak amal zikir banyak apa benda. Itu bagus, bukan tak bagus. Tetapi akhlak kesabaran itu kena letak. 3 elemen itu ada dalam bentuk sabar. Kita 1, 2, 3 tak ada rasa. Mungkinlah bagi saya, kalau saya congak-congak, saya rasa 3 tu kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Kadang-kadang tak ada langsung. Kadang ada 1. Itu saya congak diri saya. Tuan-tuan tidak termasuk dalam congakan saya. Tuan-tuan alhamdulillah 3 miliki itu, insya-Allah. Amin. Insya-Allah. Moga-moga itulah di antara ciri-ciri untuk kita mendapat syurga Allah SWT. Sebab itu tuan-tuan, nak masuk syurga Allah ini selain daripada kita beriman kepada Allah dan kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kepribadian, akhlak juga kena ikut sama. Sebab itu dalam hadis yang ke-38 dia ada kaitan dengan cerita saya tadi. Wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslim min nasabin wala wasabi wala hammin wala hazanin wala azanin wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khataya. Rawahu muttafaqun alaihi Bukhari wa Muslim. Adanya pendek je. Sebab tu saya bawa cerita dulu, baru saya baca hadis ini, sebab saya nak relatekan. Dia saya selalu saya baca hadis dulu, baru tu saya cerita. Ini saya bawa cerita dulu baru, sebab hadisnya pendek je tapi kesannya cukup besar. Sebab hadis Nabi ini adalah satu benda yang kita kena fahami dan kalau boleh kita amalkan dia. Baik. Daripada Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, 2 orang sahabat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, katanya, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ma yusibu al-muslim, tidak seorang muslim pun yang tidak mengalami penderitaan. Nampak? Apabila kita namanya orang muslim wal mukmin, kita tidak terlepas daripada cobaan, dugaan, rintangan dan juga halangan. Kalau kita rasa kita muslim nak selesa je, maknanya kita tak sampai martabat sabar. Kena diuji. Ahasiban nas an yutraku
amanna. Ya, wahum la yuftanun. Allah Ta'ala kata apa? Adakah kamu mengaku bahawa kamu beriman sedangkan kamu tidak diuji? Nampak? Sebab itu Nabi kata apa? Ma yusibu al-muslim min nasabin wala wasabin. Tiada seorang pun muslim yang tidak mengalami penderitaan, keseksaan, kebimbangan, duka cita, kemalaratan dan kesedihan. Pasti kita, kalau kita rasa kita muslim, mukmin, kita kena hadapi salah satu daripada perkara tersebut. Apa dia? Penderitaan, rasa susah. Tuan dah mengalami susah tak? Tak ada. Saya semua okey Ustaz, senang je, semua senang. Itu masalah tu semua tu. Mana dia susah? Kan? Dulu gaji kecil Ustaz, sekarang Alhamdulillah. Susah lah tu. Menghadapi tak? Kan? Dulu nak kahwin Ustaz, oh susah. Nak jumpa Ustaz, nak temu duga, tak lulus, pergi datang lagi. Susah nak dapat isteri. Itu yang marah Ustaz tu. Geram. Orang nak menikah banyak soal pula. Susah hadapi Tuan, nak menikah lagi susah ke senang? Nak menikah lagi susah ke senang? Mak Haji jeling saya. Mak Haji kata, Ustaz jangan main-main Ustaz, jangan main-main. Susah tu. Susah. Walaupun Mak Haji tiap-tiap kali pergi sembahyang bersama kita, tapi nak bagi, no way. Maaf ya Mak Haji, gurau ya Mak Haji. Mak Haji sini tak ada masalah kan? Lebih kurang juga. Marah Mak Haji kita. Muslimah kita gurau je. Orang perempuan ni walaupun dia ustazah, sebut nikah dua, dia asal parang. Walaupun dia baca ayat Quran, walaupun dia faham hadis, sebut nak nikah dua, abang buat lah, abang buat lah. Abang buat. Dia kata, dia buat tu bukan suruh, nyaya ke? Susah. Sabar je, pujuk betul-betul. Jangan buat waktu dia marah. Sabar. Ya? Sebab orang lelaki ni dia sabar tinggi. Kena meletih, dia diam. Yang ni orang bercakap banyak pun dia diam. Anak keletah pun diam. Ni sikap-sikap orang lelaki ni. Yang paling takut diam-diam. Yang itu kita risau. Orang lelaki ni dia banyak diam. Tapi kalau sebut diam-diam tu risau. Saya tak nak sebut terus setakat tu je. Faham je dah? Ya, orang lelaki dia kalau diam-diam macam Haji, diam-diam dia nikah lain. Itu bahaya tu. Diam-diam dia buat ona. Ya, diam-diam dia tak balik. Itu dia. Ya. Wallahu alam. Itu cerita je Mak Haji Abang Haji sini tak ada. Abang Haji ni alhamdulillah dia dah bai'ah dah. Dia dah bai'ah sesungguhnya satu-satunya dia kata. Ya kan Ji? Tak ada, dia tak berani jawab. Biarkan dulu. Kang bawa kan menyaya gitu Ustaz dia kata. Okey. Niat tu bagus. Niat tu bagus. Amal tu juga bagus, tapi kena sabar. Kena sabar. Penderitaan, keseksaan. Payah Ustaz, dulu Allah nak makan ikan parang, jenuh Ustaz, 3-4 bulan baru boleh makan. Sekarang tiap-tiap hari boleh makan ikan parang. Kan? Orang peribahasa kata ke, berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian. Kan je? Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu kan peribahasa orang Melayu ke tak? Nak senang sekarang kena susah dulu. Betul tak? Ini susah, kena berenang-renang dahulu, berakit-rakit kemudian. Jenuh je. Kan? Okey, baik. Ya, menghadapi keseksaan. Seksaan tu macam mana? Menghadapi cabaran yang berat. Seksa kita. Kadang jiwa kita tak tenang. Kadang kita menghadapi dengan tomahan, fitnah, berbagai-bagai. Terseksa jiwa kita. Kadang-kadang rasa macam tak nak duduk lagi. Kita rasa nak aku nak keluar.
Itu akan hadapi. Selagi kita nama Muslim, selagi mukmin, kita akan menghadapi perkara tersebut. Kemudian kebimbangan. Bimbang. Haji bimbang. Bawa beli kereta BMW, koyak plastik, bawa pergi surau. Bimbang ni, duduk dalam ni. Bila nak habis ustaz ni? Hei, risau. Takut budak-budak calaukan kereta. Bimbang tak Ji? BMW bukan koyak plastik, BMW 7 siri. Baru keluar, letakkan laki kat depan. Tengok anak-anak kejaya gergang keluar. Dengar leher panjang aja. Bimbang tak? Bimbang kan? Itu sifat orang mukmin. Memang kena bimbang. Boleh tuan? Dari macam tengok ha? Ustaz cerita BMW pula dia kata. Ya? Duka cita. Apa makna duka cita? Sesuatu yang kita hajat tak dapat. Kadang-kadang kita bagi hadiah, orang tak dengar. Kecewa juga Ji. Duka cita Ji. Kan? Cakap dengan Mak Haji. Yang ya. Tahun ni raya kampung kita yang tak nak. Isteri kata tak nak. Lepas rumah mak kita bau balik. Tak payahlah bang, tahun lepas kan macam tu. Tak nak. Suara isteri dah tinggi. Diam je muka. Alah tahun ni giliran kita. Orang cakap tak nak lah. Itu contoh yang Mak Haji Ni contoh dialog yang tak ada kena-mengena orang hidup atau orang mati. Kecewa tak Abang Haji? Kecewa tak? Tak, sebab Abang Haji suami misali. Kecewa, mesti kecewa. Kita bagi cadangan, cadangan kita ditolak. Banyak tak berlaku? Jadi kita merajuk, maknanya tak sabar, terus tinggalkan masjid surau. Pasal merajuk aku bagi pandangan dia tak ada, macam dia seorang je pandai. Maka aku bagilah pandangan kat surau lain. Surau lain terima, kekal kita kat surau itu. Betul tak Ji? Ada macam sama tak? Lebih kurang. Lebih kurang. Sebab sifat sabar tu tak ada, kita akan menghadapi. Tuan-tuan, perasaan duka cita ni yang paling kita rasa apabila kita beri pandangan orang tak mau terima. Itu memang berasa sungguh. Tak kira lah siapa pun. Betul tak Ji? Sebab apa? Sebab kita menganggap kita yang terbaik. Kita anggap bahawa pandangan kita yang terbaik. Itu yang kita rasa kecewa. Itu biasa. Ni Mak Haji Mak Haji bagi pandangan, bang, raya tahun ni kita buat biasa-biasa je bang Tak ada. Kita nak mesti lemang tersusun setiap pintu rumah. Mak Haji bukan tak nak buat. Kalau susunan kat pintu rumah pun yang kena buat pun Mak Haji juga. Sebab itu Mak Haji buat cadangan, yang tahun ni kita beli-beli je lah Tak nak masak juga. Abang Haji mula-mula je hidup api. Lepas tu dia terbongkang. Yang nak nghabiskan siapa Mak Haji? Mak Haji juga. Macam betul lah. Gurau ya Mak Haji Haji Oji marah. Tak ada Okey. Sabar. Duka cita tuan. Okey, baik. Kemudian apa lagi tuan? Kemelaratan. Apa kemelaratan ni? Menghadapi sakit, menghadapi kepayahan, menghadapi benda-benda yang kita rasa Allah macam nak drop lah, macam moral jatuh lah tuan nak bangkit tu susah. Kalau tak ada orang sabarkan, udahlah, perkara kecil je. Kau kata kecil, dia ada lagi tu. Dia tak release lagi. Boleh faham dia? Boleh faham ke tidak ni? Contoh senang-senang je. Contoh senang-senang. Fikir sendiri. Tapi cara jalannya lebih kurang lah sama dengan saya juga, macam tu juga. Sama je. Saya ngajar tuan-tuan semua buat bodoh je. Kecewa saya tuan. Saya ngajar ni macam nak rak baca kitab. Tuan-tuan duduk je tengok. Kecewa tuan. Tuan-tuan lu tak tu duduk sini. Sabar. Sebab tu macam mana pun ngajar jugalah sampai habis. Suka ke tak suka, faham ke tak faham, sedar ke tak sedar, tetap saya menghabiskan juga hadis ni. Sebab sabar punya kerja lah.
Ya, dah ada. Tanya cikgu dia ngajar anak murid. Ngajar sudah lah, suara serak-serak. Budak bodoh je. Ketawa. Dengan kapur-kapur nak telan je pasal apa? Kecewa tuan-tuan. Gua je ya, kecewa. Didik je maaf cakap tu. Okey. Dan kesedihan ni maknanya menghadapi musibah, sehingga cocok duri yang mengenainya, sehingga boleh menyebabkan luka, boleh menyebabkan dia cedera dan sebagainya, boleh menyebabkan dia akan menghadapi getir yang kuat. Semuanya akan dilalui kalau ia Muslim, melainkan dihapuskan oleh Allah Ta'ala daripada kesusahan itu dan digantikan dengan kifarah. Ya, dikata apa? Illa kafarallah, sehingga Allah mengampunkan dosa-dosanya kalau dia sabar. Maknanya hadapi banyak perkara tadi tuan, duka cita, keseksaan, kemelaratan, penderitaan, kepayahan, semua, sehingga luka tu, kalau luka di luar senang diubat, kalau luka di hati bisa tuan-tuan. Sebab itu peribahasa lama, luka berdarah kembali. Hati saya ustaz, hai, sakit ustaz, sakitnya ku di sini. Itu tuan-tuan tapi kalau kita sabar, kata Nabi SAW, nescaya Allah ampunkan dosa kita. Itu maknanya Allah sayang kita, sebab Allah nak angkat darjat kita. Macam mana yang Nabi kata di Masjid Nabawi itu, sahabat tadi yang datang bawa selipar, yang pakai compang-camping, tidak ada amalan yang hebat di kalangan antara sahabat-sahabat, tapi Nabi kata dia adalah ahli syurga. Sebab apa? Dia menghadapi 3 perkara ini dengan penuh kerelaan, dengan penuh kesabaran, dengan penuh rasa keinsafan. Macam kita tuan-tuan, kita kadang-kadang kita naik wajah kan, lalu jalan ni, jalan apa ni, orang panggil Bukit Ambai. Bukit Ambai Tanjung Minyak. Lalu depan ni Tanjung Minyak Tanjung Minyak. Kita bawa wajah, jalan betul, kita jalan betul. Dia punya speeding situ 50 ke 60 km sejam. Jalan double line. Situ jalan double line kan? Betul kan double line. Cuma bila nak masuk corner tu adalah jalan putus-putus, menyebabkan orang boleh masuk kanan, masuk Sempang. Betul kan Tengah kita nak pergi sampai ke Sempang 3 Tanjung Minyak Bukit Rambai. Kan? Semua tu banyaknya double line. Betul tuan? Betul ke tidak? Betul. Tengah-tengah bawah ikut speeding 50 km sejam, ada pula mamat naik kancil turbo, pum, dia potong kita. Apa rasa Ji? Apa rasa Ji? Hai, kita pun cum juga tu. Hai, kancil turbo pula potong kita, double line lagi. Berasap tadi. Itu baru depan ni jalan ni, belum kat highway. Angin kita. Kalau kita sabar, maka Allah angkat darjat kamu. Macam ni, InsyaAllah. Tidak berasap siap. Tak ada aku sondol pula ni. Maknanya bila kita tak sabar, jalan syaitan untuk nak rosakkan kita dah terbuka. Sebab itu Nabi suruh kita hadapinya dengan kesabaran, supaya lorong-lorong syaitan tidak dapat menembusi iman kita. Orang yang tidak sabar ini tuan-tuan adalah jalan untuk syaitan nak merosakkan iman kita. Yang kita nak dijanjikan oleh Allah Ta'ala syurga, tapi syaitan menghalangkannya, kerana lorong marah itu telah dibuka untuk
syaitan. Marah ini adalah lorong syaitan untuk probok kita supaya terbias daripada masuk syurga. Sebab syaitan dia rusing kalau semua umat-umat manusia masuk syurga. Dia risau. Sebab apa? Dia alone dekat dalam neraka. Dia risau dekat akhirat besok dia akan duduk dalam neraka seorang-seorang. Syaitan. Sebab itu dia cuba probok kita dengan jalan marah. Sebab itu kalau kita marah, tuan-tuan, cepat-cepat kita beristighfar pada Allah SWT. Ya, cepat-cepat ambil wuduk, cepat-cepat merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu orang yang sabar ini susah untuk mendapat gangguan daripada syaitan. Yang kita naik wajah kencil lintas, oi, berasap kita, darah sampai ke otak. Dada pun duduk. Kalau cek, darah tinggi terus hari itu. Itu baru kena potong. Pula-pula dia potong, dia break pula. Kita sikit lagi nak nyondol, lagi berasap. Betul tak? Cuba kita astaghfirullahalazim. Sebab itu saya selalu beritahu ke anak saya, bila orang potong saya, dia nak berak tu. Dia nak berak. Dia kelang kabut tu nak berak tu. Anak saya kalau dia kata, Abah, dia lorong. Nak berak tu. Ya betul-betul dia nak berak tu. Maka reda kita, tak marah dia. Lantak dia dulu. Sebab kalau marah, dalam marah tak dapat, nanti kita ke mulut akan keluar. Akan keluar suatu perkataan. Apa perkataannya? Saya tak sebut, tuan-tuan yang sebut. Apa perkataannya? Kita akan doa kebinasan pada dia. Ini yang bahaya. Padahal dia bukan buat dosa dengan kita, cuma dia potong kita-kita je. Tapi kita doakan dia kebinasan. Betul tak? Celaka tu orang terkancing ni, masuk longkang padan muka. Betul tak? Padahal dia tak kacau apa pun, dia potong je. Kita potong je lah. Kan? Mungkin dia ada mustahak, dia bawa orang sakit ke, dia nak terberak ke. Mana Ji? Apa dia? Kok kita yang buat tu kot? Kita yang jadi kancil tu. Lagi teruk. Jadi tuan-tuan, di sini tuan-tuan, Nabi mengajar kepada kita dalam kitab ini. Imam Nawawi kata, hendaklah kita sentiasa berhadapan dengan perkara tersebut. Dan apa yang perlu kita jaga? Sabar. Tuan-tuan hidup dengan saya lama juga. Taklah lama, dah masuk 5 siri, 6 siri tu, ni tak? Kita hadapi benda, duka cita, kesusahan, kesakitan, penderitaan. Semua dah rasa, betul tak? Semua dah rasa tak? Tuan-tuan dah hadapi dah. Nampak? Bila kita hadapi perkara itu dengan tenang, dengan sabar, manisnya hari ni. Hari ni baru kita rasa manis dia. Betul tak Ji? Dulu kita anak kecil-kecil memang Ji, susun setahun satu, cek. Seorang pegang kaki, seorang hingus, seorang berak, seorang kencing. Kan? Bapaknya baca surat khabar je Mak Ji kan? Oh bang, ni tengok anak nak. Yalah pegang surat khabar tak berhenti-berhenti. Dalam hati terbakar Mak Ji anak-anak ramai. Janji nak 12. Abang Haji lah. Kan kahwin, kita besok anak kita nak 12 anak. Iyalah bang. Isteri sayang suami. Baru 4. Suruh pegang seorang pun tak boleh. Seorang pegang kaki, seorang pegang badan. Kita nak nyeduk nasi, yang sini melalak, yang sini hingus dengan mulut, dengan tu tak tahulah mana satu gigi, mana satu taring. Dah masuk dah. Ini saya cerita zaman itu dah berlalu. Kita dah buat dah, betul tak? Betul tak? Kau lupa? Pasal dah lama tak ada. Benda itu lalu. Tapi
Tapi hari ni kita seronok. Sebab apa? Yang meleleh hingus itulah yang hantar duit kita 200-300. Betul Mak Haji? Yang pegang kaki itulah yang picit kita kaki hari ni. Betul tak? Anak kita tu, betul tak? Yang anak yang selalu melalak, nampak ayah, itulah pergi kedai, dia lah nombor satu tolong beli barang kita. Betul tak? Seronok tak? Hari ni baru kita rasa seronok. Masa dulu rasa nak picit-picit. Kalau kita tak sabar, maka Allah bagi ujian itu bukan okay. Allah lalukan perkara yang disebutkan oleh hadis Nabi itu bukan untuk hari itu, untuk yang akan datang. Maka Allah nak lihat kamu sabar tak? Sabar, kamu akan dapat keuntungan kemenangan. Yang mana? Jannatun Naim di akhirat. Tapi kalau kita nak hari ni, makanya kamu akan rasa kecewa, kita akan rasa marah, kita akan rasa tak tenang. Itu di antara. Sebab itu Nabi, kita lihat dalam peristiwa sejarah Nabi, tidak ada waktu sejak Nabi mendapat wahyu yang pertama, dilantik menjadi Rasul yang pertama umur 40 tahun sehingga wafat Rasulullah, tak ada ruang yang Nabi dapat selesa senang. Maka selepas wafatnya itu barulah Nabi selepas melaksanakan tanggungjawabnya menjadi Rasul, barulah dia tenang. Tenang yang bagaimana? Dia rasa puas dengan jaminan Allah bahawa umatmu yang terbaik, umatmu yang terbaik, umatmu yang akan masuk syurga dulu di antara umat-umat yang dahulu, umatmu yang akan dihisap dahulu daripada umat-umat terdahulu. Itu yang menggembirakan Nabi. Dan umatmu yang paling ramai masuk syurga dengan umat-umat, itu yang Nabi gembira. Sebab itu Nabi menghadapi kepayahan yang ada sepanjang hayat menyampaikan risalah Allah, Nabi tak fikir tentang perkara itu. Kita tak diuji macam Nabi. Betul? Kita baru sikit-sikit ni, sikit-sikit ni pun kita dah rasa Allah pedapnya, Allah mengeluhnya kita. Nabi tidak. Kalau yang dahulu Nabi kata Allahumma fil lahum, ya Allah, Allahumma fil lahum, ya Allah Engkau ampuni mereka, fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, Engkau ampunilah mereka yang menzalimi seseorang, yang menzalimi aku, yang menganiaya aku, semuanya. Nabi kata, Nabi doa kebaikan, walaupun Nabi hujani dengan kepayahan, tapi Nabi kata fa innahum la ya'lamun, ya Allah Engkau berilah hidayah pada mereka, Kau ampunilah mereka kerana mereka tidak mengetahui. Nabi tahu apa balasan yang paling klimaks di akhirat, iaitu rahmat Allah dengan syurga. Jadi orang yang menzalimi Rasulullah, dia tak tahu benda itu akan mendatangkan bahaya baginya. Tapi Nabi sabar, Nabi doakan kebaikan kepada mereka. Kalau boleh kita pun mendoakan kebaikan kepada orang yang menzalimi kita, insya-Allah. Itu je antara jalan jiwa kita tenang. Boleh faham kan? Boleh tuan-tuan? Selagi kita belum dihayatkan oleh Ta'ala, selagi kita belum diwafatkan oleh Ta'ala, selagi itulah kita akan menghadapi hadis ini, kemelaratan, kedukecitaan, kesengsaraan, semua kita akan hadapi selagi kita belum diwafatkan Allah SWT. Baik tuan, insya-Allah. Jadi moga-moga dengan pencerahan berkenaan dengan sifat sabar dalam kita bicarakan kitab Riyadhus Salihin karangan Imam An-Nawawi, hadis yang ke-38 ini memberi faham kepada kita. InsyaAllah, moga-moga yang terlepas berlaku tu kita mohon pada Allah Ta'ala, mohon diampunkan dosa dan amalan kita, dan moga-moga pada yang mulai malam ini dan seterusnya kita akan memperbaiki dari semasa ke semasa supaya kita dapat menyamai sifat-sifat orang yang saleh, insya-Allah. Wallahu alam. Sekadar itu untuk malam ni. Minta maaf banyak-banyak tuan ya. Ni macam je tengok. Sabar ya tuan ya. Tuan-tuan memang dah sabar dah. Dah baca hadis banyak dah.
Dah 38 hadis saya baca. Tak sabar juga. InsyaAllah pada minggu akan datang kita akan sambung lagi pada hadis yang ke 39 insyaAllah. Wallahu alam. Mohon maaf lagi sekali kalau ada kesilapan, keterlanjuran bahasa, contoh-contoh yang kena rasa kat batang hidung tu, sabar je. Memang haji jangan marah-marah. Terkali-kali dengar ustaz pula lain macam pula dia. Tak adalah gurau-gurau baca ya. Kalau marah minta maaf. Kalau marah juga tak payah kelas. Merajuk lah ustaz tu. Tak adalah. Dah orang tak nak dengar kuliah kita, takkan nak ada kelas kan dia kan. Tapi tuan-tuan insya-Allah dengar. InsyaAllah walaupun tak sedar. Ya. Saya tahu memang tak tidur. Saya perhati lama dah tengok. Memang seorang pun tak tidur. Cuma tak sedar. Gurau je Gurau InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu akan datang. Moga-moga kita sentiasa berada dalam lingkungan sabar, lingkungan dididik oleh Allah Ta'ala, dibimbing oleh Allah Ta'ala dalam keredaannya selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Aku liqali hadza nastaghfirullahalazim li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli Islam wal muslimin. Allahumma salli Islam wal muslimin. Allahumma salli Islam wal muslimin wa azika syirka wal musyrikin wal kufra wal kafirin wal nifaqa wal munafiqin wal zulma wal zalimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma salli Islam wal muslimin wal mujahidin fi Gaza. Allahumma salli Islam wal muslimin wal mujahidin fi Iraq. Allahumma salli Islam wal muslimin wal mujahidin fi Suria. Allahumma salli Islam wal muslimin wal mujahidin fi Suria. Allahumma salli Islam wal muslimin wal mujahidin fi Suria. Allahumma salli Islam wal muslimin wal mujahidin fi Aleppo. Allahumma salli Islam wal muslimin wal mujahidin fi Afghanistan. Allahumma salli Islam wal muslimin wal mujahidin في كشمير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في روهيا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في بورما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمان يا عزيز يا غفار يا منتقم. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Terakhir dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa billahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Barakallah, 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 barakallahu lakum wa lana, barakallahu lakum wa lana. Allah barik lahuma, Allah أدم حبهما. الله صل وسلم على رسول الله. الله تب علينا، الله ارضى عنا، الله اهد خطانا على سنة نبينا. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma.